Berhormat Tuan. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Yang berhormat Kubang Basu. Yang berhormat Perdana Menteri Tabun. Ini soalan tambahan saya. Pelan Transformasi Ekonomi Bumiputera 2035, Putra 2035, yang diumumkan dalam Kongres Ekonomi Bumiputera KEB 24 pada Mac 2024, mensasarkan penguasaan Bumiputera melalui equity, GLC dan GLIC sebanyak 20% pada 2035. Saya mohon Yang Amat Berhormat Perdana Menteri nyatakan apakah plan khusus kerajaan bagi menjayakan agenda berkenaan. Seterusnya, pada 22 Ogos 2024, kerajaan telah mengumumkan penggabungan 3 bank, iaitu Bank Pembangunan, Exim Bank dan SME Bank. Soalannya, apakah kajian mengenai implikasinya telah dilaksanakan oleh kerajaan khususnya dari segi impak atau kesan kepada usahawan PKMS Bumiputera, kemungkinan ia mampu membantutkan pertumbuhan sektor perusahaan mikro, kecil dan sederhana. Ini kerana ketiga-tiga bank ini berkenaan menyediakan pembiayaan khusus pelbagai kluster kepada pelbagai kluster perniagaan yang berbeza. Dan PKMS memberi sumbangan kepada negara 613 bilion pada 2023 kepada ekonomi negara. Pada 2024, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri mengumumkan pembiayaan 1 bilion untuk pelbagai segmen usahawan Bumiputera melalui BSN, Agrobank dan Tekun Nasional. Berapakah peruntukan yang telah disalurkan setakat ini dan apakah strategi dan alat tuju kerajaan susulan penjaraan semula 3 agensi bermandat Bumiputera, yakni Peneraju Agenda Bumiputera, Teraju, Yayasan Peneraju dan Equity Nasional Berhad Ikonas dalam konteks ekosistem keusahawanan Bumiputera. Terima kasih Tuan Ketua. Terima kasih Yang Amat Perdana Menteri. Yang Amat Berhormat Terima kasih. Soalan Kubang Basu maknanya dia mengikuti dan faham perkembangan. Saya ucap terima kasih. Tentang agenda Bumiputera, kita teruskan walaupun penekanan itu agak berbeza. Umpamanya, kalau dalam strategi bersama, dalam pembasmian kemiskinan, peningkatan taraf hidup, itu menyeluruh dan tidak dikategorikan sebagai Bumiputera dan bukan Bumiputera. Begitu juga tentang mutu pendidikan dan kesihatan. Tapi bila kita cakap secara umum begini, kerana kita biasa dengan racial profiling sebelum ini, maka kadang-kadang timbul gesaan daripada Bumiputera, daripada India atau macam kat China. Jadi saya nak jelaskan itu pendekatan bila kita tumbuh ekonomi dan pacu dan pinjaman itu menyeluruh kepada semua. Tapi bagi khusus untuk Bumiputera, itu diteruskan kerana ada pertamanya dasar yang jelas termasuk 153, keduanya tentang kesenjangan yang merata. Dan oleh itu saya rasa afirmasi dasar affirmative action ini dia akan diteruskan. Dan soal equity walaupun ditekankan dalam Kongres, kita tidak tekankan sangat kerana kita lebih setuju untuk mengangkat lantai masyarakat itu. Kerana kalau terlalu terikat dengan equity seperti yang pernah berlaku dulu, jadi fokusnya itu adalah pada syarikat-syarikat besar. Jadi kita berlaku kesenjangan yang ketara di antara golongan kaya Melayu dengan yang merata miskin. Jadi sementara ini boleh diteruskan tetapi bukan menjadi satu pendekatan yang terlalu keras. Umpamanya kalau seperti mana saya telah umumkan Bandar Malaysia yang dulunya diserahkan kepada asing keseluruhannya, sekarang itu diambil balik dan keseluruhannya itu dikendali oleh syarikat kerajaan yang tentunya memberi fokus ke Bumiputera, termasuk 50 ekar khusus untuk Bumiputera. Dan ini seperti mana saya jelaskan belum pernah dilakukan sejak kita merdeka 1957. Itu memberikan gambaran bahawa dasar ini tidak ditinggalkan. Soal penggabungan 3 bank, walaupun masih dalam proses, saya setuju dengan gesaan Yang Berhormat bahawa soal tumpuan kepada PMKS itu tidak akan diketepikan. Ya. Di antara syarat-syarat yang ditekankan oleh Bank Negara yang memantau soal penggabungan, walaupun terlalu awal untuk saya berikan komen, tetapi syarat PMKS, syarat pinjaman Bumiputera itu tetap dijadikan satu ukuran dan dasar daripada penggabungan ini. Soal berapa jumlah dari 1 bilion itu saya minta notis dan saya akan berikan secara bertulis berapa yang telah disalurkan setakat ini.
backbencher